perjanjian tebusan sehingga Israel tamatkan serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Hamas berpendirian tegas terhadap perundingan mengenai pertukaran tebusan dan ia tidak akan dilakukan sehingga Israel menghentikan serangan ke atas Gaza. Selain itu, Hamas juga terbuka kepada sebarang inisiatif yang dicadangkan negara seperti Qatar dan Mesir bertujuan mahu menghentikan pencerobohan Zionis. إننا كذلك نجدد التأكيد أنه لا تفاوض حول صفقة تبادل الأسرى حتى يتوقف العدوان الصهيوني بشكل كامل. وفي المقابل إننا منفتحون أمام أي مبادرة تهدف إلى وقف هذا العدوان تصلنا من الإخوة الأشقاء في قطر ومصر، وسنتعامل معها بما يتوافق مع صمود وتضحيات شعبنا ورؤية مقاومتنا ومشروعنا الوطني الفلسطيني. Sebelum ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berikrar untuk mencapai kemenangan penuh ke atas militan Hamas. China kekal berhubung dengan semua pihak berkepentingan bagi menguatkuasa gencatan senjata dan memastikan semua tahanan dibebaskan. Perkara ini disahkan jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, pada Selasa. China melaksanakan langkah-langkah positif bagi mendesak supaya semua tahanan dibebaskan. Jelasnya, China bersedia bekerjasama dengan komuniti antarabangsa untuk meneruskan peranan supaya gencatan senjata dikuatkuasakan. China juga kini berhubung dengan semua pihak untuk mendesak semua tahanan dibebaskan dan keamanan berpanjangan di Asia Barat. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pada Selasa melantik Sigrid Kaag dari Belanda sebagai penyelaras kanan kemanusiaan dan pembinaan semula untuk Gaza. Kaag akan menyelaras, memantau dan mengesahkan bantuan ke Semenanjung Gaza selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB baru-baru ini. Beliau juga akan mewujudkan mekanisme PBB untuk mempercepatkan penghantaran bantuan kemanusiaan melalui negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik. Kaag dijangka akan memulakan tugas tersebut pada 8 Januari depan. Jumaat lalu, Majlis Keselamatan PBB menerima pakai resolusi 2070 bagi menggesa penghantaran bantuan kemanusiaan segera, selamat dan tanpa halangan terus kepada orang awam Palestin di Gaza. 155 selimut dan baju sejuk serta 32 khemah diserah kepada pelarian di dua kem iaitu Kem Al-Shan dan Kem Istanbul di Ma'rib, Yaman. Pemberian ini tepat kerana banyak khemah yang dihuni sudah usang dan bocor. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia, MyCare, Dr. Muhammad Zin Kandar berkata, dana pemberian khemah ini hasil kutipan dan wakaf rakyat Malaysia. Sangat memerlukan dan kita mensasarkan tiap-tiap bulan kita insya-Allah akan menyalurkan dana-dana bagi menyediakan kemah-kemah dan juga keperluan asas keluarga yang ada di Yaman ini insya-Allah. Ini memang sangat diperlukan sebab kita tengok sekarang pun musim panas, tak lagi akan tiba musim sejuk. Sebab apa yang kita dapat tahu tadi, kemah mereka tu bila hari hujan tu bocor, mereka terpaksa menumpang di belakang rumah-rumah penduduk. Itu memang amat menyedihkan. والله ما بالله انا تحت العماير هذا خليج جهال ولا لا أحد مع الشبكة نجمعهم لا بينها لأنهم لا يقل من المطر ولا حتى من الشمس لكن قد نجزع لما. Selain sumbangan khemah dan baju sejuk, beberapa balu turut diberi bantuan keuangan. Seorang anggota polis maut manakala 4 orang lagi cedera dalam serangan Rusia ke atas stesen kereta api di Bandar Kherson, Ukraine. Menteri Ukraine Igor Klabenko berkata Moskow melancarkan pengeboman besar-besaran di bandar selatan itu. Tentera Rusia menduduki Kherson sejurus selepas Moskow melancarkan pencerobohan ke atas Ukraine pada akhir Februari tahun lalu. Mereka bagaimanapun mengundur diri selepas mendapat tekanan daripada tentera Ukraine tetapi terus mengebom bandar dari seberang Sungai Dnipro.
Kementerian Dalam Negeri sudah mengenal pasti pegawai polis yang terbunuh sebagai Igor Mesyun, 29 tahun dan meninggalkan isteri dan 2 anaknya. Kerajaan China mengancam untuk mengenakan sekatan perdagangan ke atas Taiwan sekiranya parti pemerintah kepulauan itu masih menuntut kemerdekaan sewaktu pilihan raya Taiwan berlangsung bulan depan. Pilihan raya Presiden dan Parlimen Taiwan akan berlangsung pada 13 Januari depan sewaktu China masih menganggap pulau itu sebagai wilayahnya sendiri dan berusaha memaksa Taiwan agar menerima tuntutan kedaulatan China. Taiwan bulan ini pula menuduh China melakukan paksaan ekonomi dan campur tangan pilihan raya selepas Beijing mengumumkan penamatan pemotongan tarif ke atas beberapa import bahan kimia dari pulau itu. Malah, China juga mendakwa Taipei melanggar perjanjian perdagangan antara kedua-dua pihak yang ditandatangani pada 2010. Taiwan juga dituduh meletakkan halangan perdagangan yang melanggar kedua-dua peraturan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dan Perjanjian Perdagangan 2010. Lebih 1,000 anggota tentera, polis dan anggota kecemasan Korea Selatan menyertai latihan pertahanan dan simulasi serangan Korea Utara ke atas Seoul. Latihan itu untuk meredakan kebimbangan bahawa bandar itu berada dalam jarak serangan senjata Pyongyang atau serangan Rusia. Simulasi dijalankan ke atas kemudahan bekalan air utama, stesen rangkaian telefon dan kemudahan lain berikutan ketegangan yang berlaku dengan Korea Utara. Korea Utara juga telah menguji peluru berpandu balistik antara benua dan melancarkan satelit pengintip tentera pertamanya sebelum ini. Jarak Seoul hanya 38 km dari sempadan tentera dengan Korea Utara menjadikannya ia sangat mudah terdedah kepada serangan pada bila-bila masa. Bencana banjir di selatan Thailand telah meragut sekurang-kurangnya 6 nyawa dan menjejaskan puluhan ribu isi rumah. Banjir yang bermula pada 22 Disember lalu itu menenggelamkan lebih 70,000 rumah di seluruh wilayah Satun, Songkhla, Patani, Yala dan Narathiwat. Jelas timbalan Gubernur Wilayah Pricha Nualnoy, 6 orang termasuk seorang wanita berusia 89 tahun serta seorang kanak-kanak terbunuh di Narathiwat. Seorang lagi pula masih hilang berikutan hujan lebat selama beberapa hari yang mencetuskan banjir mencecah ketinggian sehingga kira-kira 3 meter di beberapa tempat. Namun Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand maklumkan paras air sudah mula berkurangan. Beberapa perkhidmatan kereta api di wilayah Narathiwat yang bersempadan dengan Malaysia juga sudah disambung semula berikutan beberapa hari penutupannya selepas tanah runtuh. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mahu dunia menyelaras perjanjian dalam menghadapi pandemik menjelang tahun depan untuk mengelak berulangnya krisis yang merugikan selama 3 tahun akibat COVID-19. Jelas Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus 2020 menandakan titik perubahan dalam memerangi cabaran kesihatan utama selain turut membawa penderitaan besar yang boleh dielakkan. Beliau juga menggesa usaha menyalurkan bantuan ke Semenanjung Gaza dipertingkatkan di samping memeterai perjanjian penting menangani pandemik bagi mengisi kelompangan yang terdedah semasa penularan coronavirus sebelum ini. Tedros mengisytiharkan penamatan COVID-19 sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa pada Mei lalu. Salji dan ais menutupi paya di Nebraska pada Selasa ketika ribut salji melanda kawasan itu dengan suhu di bawah sifar. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan, ribut musim sejuk akan terus memberi kesan kepada bahagian utara dan tengah dataran dan upper Midwest dengan salji lebat dan angin kencang sepanjang malam. Badan itu turut memaklumkan cuaca musim sejuk akan berterusan ke beberapa bahagian di daerah itu. Gabungan salji lebat dan angin kencang akan mewujudkan keadaan ribut salji untuk Dakota Selatan Tengah ke bahagian Nebraska, Kansas dan Colorado.
Perkembangan sukan, aksi Liga Perdana Inggeris, Liverpool kembali meraih rentak kemenangan selepas berjaya menewaskan Burnley 2-0. Kemenangan yang diraih skuad bimbingan Jurgen Klopp itu membolehkan The Reds meraih 42 mata selepas 19 perlawanan berlangsung. Pada aksi tersebut, Liverpool tidak berdepan masalah mendominasi permainan biarpun beraksi di tempat lawan. 2 gol Liverpool dijaringkan oleh Darwin Núñez pada minit ke-6 dan Diego Jota sewaktu minit ke-90. Itu juga adalah kemenangan pertama Liverpool selepas 2 perlawanan terakhir sekadar meraih keputusan seri. Selepas ini Liverpool akan menentang Newcastle pada 2 Januari 2024. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, tumpuan menyaksikan Newcastle tewas 1-3 menentang Nottingham Forest. Dalam perlawanan yang berlangsung di St James Park itu, menyaksikan tuan rumah gagal memanfaatkan kelebihan di laman sendiri. Newcastle hanya mampu menjaringkan 1 gol menerusi Alexander Isak pada minit ke-23 hasil sepakan penalti. Aksi bertenaga yang dipamerkan Nottingham Forest membolehkan kelab itu mendominasi permainan dengan baik sebelum menyamakan kedudukan 1-1 pada penghujung babak pertama menerusi Chris Wood. Bekas pemain Newcastle itu terus menambah derita tuan rumah apabila meledak gol kedua untuk Nottingham Forest pada minit ke-53. Pada minit ke-60, Wood melengkapkan hat-tricknya untuk mengesahkan kemenangan 3-1 pasukannya. Bintang renang Rusia Klemen Kolesnikov tidak akan menyertai Sukan Olimpik Paris 2024 susulan tidak menerima syarat yang ditetapkan Jabatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC. IOC sebelum ini membenarkan atlet dari Rusia dan sekutunya Belarus beraksi di Paris sebagai neutral selagi mereka tidak menyokong kempen di Ukraine secara aktif. Jelas pemegang rekod dunia acara 50 meter kuak lentang lelaki itu, dia tidak bersedih jika terpaksa melepaskan impian meraih pingat emas Olimpik. Atlet berusia 23 tahun itu adalah pemenang pingat gangsa dalam 100 meter gaya bebas dan perak dalam 100 meter kuak lentang pada Olimpik Tokyo 2020. IOC berkata pada masa ini hanya terdapat 11 atlet, 8 warga Rusia dan 3 warga Belarus yang telah layak ke Sukan Olimpik yang memenuhi kriteria di atas manakala kira-kira 60 atlet Ukraine telah layak. Dunia 10 berakhir di sini dengan paparan situasi banjir di selatan Thailand yang telah meragut 6 nyawa. Saya Muhammad Syah Musa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.